Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita sama-sama mulakan pertemuan kita pada malam ini sebagaimana biasa dengan membaca surah Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mempermudahkan segala urusan kita pada malam ini dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberkati pertemuan kita dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan menjadikan kita hamba-hamba Allah yang lebih bertakwa kepadanya. Dengan niat demikian Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم ارزقنا يا ربنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم اكتب السلم والسلامة والأمن والأمان لجميع البلدان عامة يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة اللهم انصر إخواننا المظلومين في فلسطين اللهم انصر إخواننا في لبنان اللهم بدل خوفهم أمنا وحزنهم فرحا وهمهم فرجا يا أكرم الأكرمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Apa khabar semuanya malam ni? Gulami 17, Alhamdulillah sihat? Ustaz. Sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat kita bertemu lagi pada malam Rabu ini dalam kita meneruskan pengajian kita dalam Gulami 17 dan kita juga mengucapkan selamat datang kepada para uh, rakan-rakan kita daripada Mastery lah kan. Alhamdulillah yang dapat sama-sama bergabung pada malam ini. Moga-moga sesi kita doakanlah agar sesi malam ini berjalan dengan lancar dan moga-moga ada manfaatnya untuk kita semua insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebagaimana biasa bagi mereka yang tiada keuzuran saya mohon kerjasama kalau kita dapat onkan video sama-sama jadi agar dia menjadi keberkatan bagi ilmu yang akan kita kongsikan pada malam ini insya-Allah. Okey, kita nak mulakan pada malam ini agenda kita pada malam ini adalah kita nak teruskan dengan melihat kepada surah Al-Hujurat kan. Pada minggu lepas kita dah lihat pada ayat 12, okey. Cuma saya minta kali ini semua just lihat pada skrin saja. Jangan lihat pada mushaf anda ataupun kalau ada terjemahan-terjemahan yang anda gunakan apps ke website ke apa, kita letak tepi dahulu. Okay. So sekarang ni kita hanya fokus sebab apabila kita melalui surah ataupun surah Hujurat ni kan, kita apa dia punya matlamat dia? Matlamat dia adalah untuk kita aplikasikan topik-topik yang telah kita pelajari selama ni. Jadi kita revise balik lah. At the same time kita review
Kita lihat apa yang masih kita faham, dan kalau kita lupa tak apalah. Kita take note on that one yang kalau kita lupa tu. Okay? Boleh sama-sama? Tak ada orang jawab InsyaAllah, Ustaz. Boleh Ustaz, insyaAllah Okay. Ustaz. Okay, boleh. Nampak skrin saya? Nampak? Nampak Ustaz? Nampak. Nampak Okay, sebelum kita lihat pada ayat yang 13, ayat ke-13 insya-Allah pada malam ni, siapa ingat lagi apakah pelajaran yang kita dapat ambil daripada ayat 12 pada minggu lepas? Kalau kita lihat pada minggu lepas kan, kita lihat ayat 12 tu Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ism wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Okey. Siapa ingat lagi apakah pengajaran-pengajaran yang dapat kita ambil daripada ataupun kita jumpa daripada ayat ini? Yang pertama apa? Jauhilah banyak bersangka. Jauhi banyak bersangka. Itu yang pertama lah kan, Allah SWT berikan perintah. Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Dan kita tahu perintah tu adalah intonasi yang pertama kan kita belajar. Ya. So, gaya yang Allah SWT sampaikan, panduan tersebut adalah dalam bentuk perintah. Jadi kalau ada perintah, kalau Allah perintah, kenalah kita patuh kan. Contohlah sama kalau kita berikan perintah kepada anak kita tak patuh, apa kita rasa? Kita rasa marahlah. Kan? So kalau Allah perintahkan kepada kita, kenapa kita tak nak patuh pula? Kenapa kita tak nak ikut? Kan? Jadi Allah SWT katakan, Ijtanibu. Ijtanibu kita ingat lagi form 8. Okay, so pengaji yang bermaksud kamu semua jauhilah. Jauhi daripada banyak bersangka-sangka. Itu adalah pengajian yang pertama yang kita ambil. Okay, yang kedua, Wala Jangan mengintip-intip. jangan mengintip. Kathiron dibawa jangan. ke depan. Kasiron tu dibawa ke depan ya. Tadi tu kan, Ijtanibu Emphasize. kasiron. Ya. Untuk emphasize bahawa kita jangan banyak bersangka-sangka. Sangka-sangka tu boleh kan untuk kita, sebab kita jalani hidup, kita perlu buat sangkaan lah. Kan? Tapi jangan terlampau banyak sangat bersangka-sangka. Okay. Kemudian yang the second one is wala tajassasu. Jangan Tajassasu. mengintip-intip. Jangan Intonasi. Mengintip. mengintip-ngintip. So ini adalah intonasi yang keberapa? Lanahi, larangan. Ada larangan kat sini ya. Allah menggunakan larangan. So Allah kata wala tajassasu. Janganlah kamu suka mengintip-ngintip. Jangan suka jadi spy lah. Kan? Sebab daripada sangkaan tadi, kalau kita banyak bersangka-sangka akan timbul kecurigaan. Jadi bila ada kecurigaan tu, kita pasti nak mencari jawapan dia lah, sama ada betul ke tidak sangkaan kita tu. Dan daripada situ nanti akan bawa kepada kita cuba untuk mengintip-ngintip. Kan? Cuba untuk selidik. So Allah SWT katakan yang first, jangan banyak bersangka-sangka sebab dia akan bawa kepada yang kedua tu, untuk mengintip-ngintip. Dan seburuk-buruknya nanti kalau kita mengintip-ngintip tu, boleh jadilah oleh kerana kita benar-benar nak mencari kan jawapan tu sampai kita mungkin melanggar undang-undang. Mungkin kita trespass masuk rumah orang ke kan, sebab nak cari jawapan tu. So untuk mengelakkan daripada bahaya-bahaya yang lebih besar lah. Okay, yang ketiga apa? Jangan mengumpat. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kita suka mengumpat antara sama kita lah. Okay. Cuma ada orang kata, ni bukan mengumpat lah, ni cakap depan. Kan? Ada orang kata, ni bukan cakap belakang. Kalau mengumpat tu cakap belakang kan? Yaghtab, ghadiba, yaghtab, dia daripada akar kata apa? Yaghtab, kalau kita ingat lagi. Ada tak? Saya kongsikan minggu lepas. Oh, tabah. Dia punya akar kata dia apa? Ghain, ya dengan ba. Waib. Itu dia punya akar kata dia.
So yaktab bermaksud dia adalah form berapa? Form 8 kan? Okay. Betul tak form 8? 8. Form 8 lah. Form 8. So kalau yaktab form 8 maksudnya mengumpat. Okay, jangan kita mengumpat. Sebab nanti kalau kita lihat dia ada macam link daripada first to second to third lah. First tadi kalau banyak bersangka akan membawa kepada kita cuba untuk mengintip-ngintip. Dan apabila kita dah mengintip tu, kita dah dapat jawapan dia. Kita dah tahu kan, oh ni ada rahsia ni. Kita tahu, we will tend to apa? Untuk mengumpat lah. Untuk beritahu orang lain. So dia ada chain dia lah. Jadi Allah SWT katakan, yang paling penting sekali jangan kita banyak bersangka-sangka dia akan membawa kepada dosa yang kedua dan dosa yang ketiga. Dan Allah mengumpamakan apabila kita mengumpat-ngumpat sesama sendiri, seolah-olah kita memakan daging Saudara kita saudara kita. Dan saudara kita yang sudah matilah. Kalau kita bayangkan, kalau kita boleh bayangkan yang kita nak makan daging saudara kita yang sudah mati, silalah mengumpat. Tapi kalau anda tak boleh bayangkan buat benda tersebut, maka Allah SWT katakan jangan mengumpat saudara anda. Okay? Dan Allah katakan wattaqullah, bertakwalah kepada Allah SWT. Okay? Dan Allah SWT katakan innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah SWT amat suka menerima taubat dan dia juga maha penyayang. Sekiranya kita pernah melakukan antara dosa-dosa yang telah Allah SWT sebutkan tadi tu, larangan-larangannya, maka yang pentingnya adalah untuk kita ambil tindakan. Tindakannya adalah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Alright, sekarang ni kita akan lihat pada ayat yang ke-13. Okay, kita akan baca dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Sadaqallahul azim. Okey. Cuba terjemahkan dahulu. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Sila. Ramai-ramailah. Boleh unmute semua. Ya ayuhan nas, Wahai manusia, Sesungguhnya kami sesungguhnya menjadikan kami kamu semua jadikan kamu semua daripada menjadikan kamu lelaki semua Kejap. daripada Sabar. Terjemahkan sekali lagi. Khalaqnakum. kami telah menjadikan menjadikan kamu kamu semua Kami telah menjadikan kamu semua daripada dari- lelaki Okey, dan wanita-wanita. Khalaqnakum dia lebih ataupun lebih tepat kita gunakan menciptakan lah. Okey. Okay. Kami telah menciptakan kamu semua daripada lelaki, zakariu, laki-laki laki-laki dan dan wanita dan perempuan. okay. Min zakarin wa unsa. Okay. So zakarin kita nampak tadi dalam bentuk makrifah ke nakirah? Bentuk Nakirah. nakirah. So daripada dalam bentuk nakirah lah. Tak khusus. So nakirah dekat sini untuk menunjukkan tak khusus kan? Yes. So diciptakan daripada lelaki tapi tak diterjemahkan sebagai yang khusus lah. So daripada suatu lelaki dan juga seorang wanita. Okay, daripada seorang lelaki dan juga seorang wanita. Okay, kemudiannya waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami menjadikan kamu jadi semua pihak Kami Telah menjadikan kamu Telah semua menjadikan kamu syu'uban wa qabail. Itu tak tahu Ustaz maksud dia. syu'uban. Okay. So tadi saya dengar ja'alna ada orang kata cipta. Kami telah Oh ja'al. ya, tadi Kami khalaq telah. cipta, jadi Ah, ja'alna jadikan. So beza menjadikan. Telah. Khalaqa dengan ja'ala. Khalaqa cipta, ja'ala jadi. Okay. So ja'ala jadi. So wa ja'alnakum dan kami telah menjadikan kamu semua syu'uban. Okay, syu'uban kalau tak tahu apa maksud syu'uban. Syu'uban maksudnya adalah bangsa-bangsa ataupun bangsa-bangsa lah.
ataupun apa bangsa-bangsa. Okay, syu'uban maksudnya bangsa-bangsa. Okay, so that means syu'uban dia mufrad ke musanna ke jamak? Jamak Ustaz. Jamak. Jamak. So dia daripada perkataan apa ni? Perkataan syu'ab. Syu'ab. So kalau dia punya mufrad dia syu'ab. Okay, syu'abun, syu'uban. Jadi kalau kita lihat pada bentuk syu'uban tu, dia adalah jenis jamak apa? Taksir. Jamak taksir lah. Jamak taksir, broken plural lah. Dia tak ikut pattern. Okay, syu'uban wa qabailah. Qabailah apa? Qabilah. Qabailah. Kalau kita pernah dengar qabilah kan? So qabilah adalah puak. So qabailah, puak-puak. Puak. Daripada perkataan qabilah. Qabilah is satulah. Lita'arafu. Okay. Qabilah. Okay, lita'arafu. Apa maksud lita'arafu? Supaya kamu Ta'aruf. Supaya Kenalan. saling Berkenalan. berkenalan. supaya untuk kamu berkenalan. Okay. Alhamdulillah. Okay, terus. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya akroma. Akram. kamu Paling sesungguhnya Sesungguhnya apa? Yang paling lebih mulia kamu Akram. yang lebih mulia daripada kamu di sisi Allah. Indallahi Aywa. Atqakum. atqakum. Atqakum tu saya tak pasti Ustaz. Takwa. Taqwa. So daripada perkataan takwa kan. So atqakum yang lebih bertakwa, yang paling bertakwa di antara kamu semua. Kamu. Okay. So inna akramakum. Okay. Inna, lupa tadi kita nak highlight kita apa. Inna haraf kita tahu adalah haraf nasab lah. Kan? Penegasan kan, taukid. Akramakum. Akramakum dia isim ke fi'il ke haraf? Dari bentuk dia tu tengok. Isim tabdil. Fi'il. Isim. Isim tabdil. akramakum. So dia adalah isim tafdil. Nampak macam pattern 4 tak? Kan? Nampak macam fi'il pattern 4 tapi dia akrama, dia adalah isim tafdil. Apa maksud isim tafdil? Akram. Yang bersangat. Dia ada comparison. Yang untuk comparison lah. So kalau akramakum tafdil maksudnya yang lebih mulia. Okay, seperti contoh yang kita selalu gunakan adalah, yang selalu kita dengar lah. Allahu Akbar. Kan? Allahu Akbar. So Akbar juga adalah isim tafdil. Tapi apabila kalau kita gunakan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, dia jadi bukan lebih, tapi dia jadi maha. So Allahu Akbar, maha besar. Tapi kalau kita gunakan untuk makhluk, akrama daripada akar kata karumah. Karumah maksudnya mulia kan? So akrama yang lebih mulia ataupun yang paling mulia. Okay, so inna akramakum. So kalau ni isim, kum pula jadi kum, apa dia punya relationship dengan akrama tu? Nampak tak dua isim bergandingan? Jadi apa? Mudhaf ilaih. Mudafu ilaih. So jadi mudafu ilaih lah. So akramakum yang paling mulia di sisi di antara kamu semua. Indallah, di sisi Allah. Sisi Allah. Sisi Allah. Atqakum. Atqakum. So yang paling Takwa. bertakwa di antara. Bertakwa. So sama juga. So atqakum is also isim tafdil lah. Isim tafdil. Isim tafdil. So yang lebih bertakwa di antara kamu. Alright. Okay. So kalau inna akramakum indallahi atqakum ni adalah jenis kalam apa? Khabar ke insya? Kalau kita ingat lagi, kita cuba recall balik. Ingat tak khabar kalam ke insya?
Khabar. 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 Kalam khabar. Khabar. Okey, Ya. sebab tak ada antara 5 perkara tu kan. Kita tak nampak ada seruan ke, ada panggilan ke, ada perintah ke, ada larangan ke, ada pengharapan ke, ada apa lagi tu? Pertanyaan kan? Pertanyaan. Istifham. Ya. So tak ada. Tak ada 5 perkara tersebut. So ini adalah kalam Khabar. khabar. Lepas tu kalam Oh. khabar pula kalau kita ingat lagi, dia ada dia punya level. Hmm. So ni level yang mana satu? In Arabi. Krama. Walabi. Sama ada dia ibtidai ke, tolabi ke, inkari. Tolabi. Tolabi yang Tolabi. paling simple lah. Bukan, sorry. Apa ni? Ibtidai. Ibtidai yang paling simple kan. Ibtidai just mudhaf mubtada dengan khabar. Tetapi kalau tolabi maksudnya bila kita nampak ada satu penegasan. Penegasan. Contoh kat sini kita nampak ada inna kan. Ya. So ada penegasan. Okay. Kalau ada lebih daripada satu penegasan, maka dia akan naik lagi satu level, iaitu menjadi inkari. Hari. Okay. So inna, kalau inna mesti ada isim inna. Isim inna ni mana satu? Agaknya. Akramakum. Akrama. Akrama. Akramakum. Akrama. Okay, so akramakum menjadi dia punya isim inna. Khabar inna di mana? Atqakum. Atqakum. Aywa. So atqakum. Okay, so ni menjadi isim inna. Dan ni menjadi khabar inna. Aywa. Jadi indallah menjadi dia punya muta'alliq bil khabar. Khabar. Dibawa ke hadapan. Kan? Dibawa ke hadapan. Okay. Kenapa dibawa ke hadapan ya? Agak ni. Ada kepentingan. Apa yang dibawa ke hadapan tu adalah ada apa yang di-emphasizekan lah. Nak emphasizekan bahawa kemuliaan ni bukan kemuliaan di sisi manusia. Tapi kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. That's one thing. Dan juga kalau kita fikirkan kan, kemuliaan tu hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi kalau kemuliaan milik Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pun tak nak jauhkan dia daripada kalimah Allah tu Subhanahu Wa Taala tu. Akramakum dengan indallah. Okay? Alright, then Allah SWT katakan innallaha alimun khabir. Terjemahkan? Sesungguhnya Allah Maha mengetahui Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Ya Allah. Maha lihat. Maha mengetahui, Maha melihat. Maha mengetahui dan Maha Melihat. Okay, so alimun khabir. Tahu. Jadi khabar. Apa dia? Tengah ingat balik Ustaz, yang khabir tu adalah isim mubalaghah, is it? Mubalaghah, correct. So samalah alim, khabir. So maha melihat, khabir. Sorry, alim maha mengetahui, khabir maha melihat. Melihat. Okay. Alimun khabir. So again kat sini kita nampak ada khabar ataupun kalam khabar yang berbentuk kalam khabar tolabi lah. Innallaha alimun khabir. Allah Maha melihat dan Allah. Okay. Saya lupa tadi yang first punya. So ya ayuhan nas. Okay, yang first tadi kan ya ayuhan nasu inna khalaqnakum, dia kalam apa pula yang ni? Ya, kalam insya. Seruan kalam insya Ustaz. Ada seruan kan, so dia jadi kalam insya. Kalam insya. Okay, so ada panggilan kat sini. Ya ayyuha. Okay. An-nasu. Inna. Okay, so after that, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Ni kalam apa pula? Inna khalaqnakum min zakarin. Ni kalam khabar pula. Kalam khabar. Khabar tolabi. Khabar tolabi. Masya Allah. Okay, so Allah SWT katakan kami telah menciptakan kamu semua. Dari apa? Dari lelaki dan juga perempuan. wanita. Okay, perempuan. Dan kemudiannya Allah SWT katakan dia telah menjadikan kamu semua berbangsa-bangsa syu'uban wa qabaila dan berpuak-puak supaya kamu semua saling berkenal. Okay. So syu'uban wa qabaila. Kenapa dia agak ni nasab kat situ?
Hal. Maf'ulun bi Ustaz. Menjadi maf'ulun bih lah kan. Pada Maf'ulun bih. waja'alna Jadikan. So waja'alna waja'alnakum. Menjadikan kamu semua apa? Menjadikan kamu semua bangsa-bangsa dan juga puak-puak. Okay, li ta'arafu. Li ta'arafu, dia intonasi tak kat sini? di lam taukid ni Ustaz. Supaya. Bukan lam taukid. Supaya. So supaya lam apa tu nama dia? Kalau kita ingat lagi. Lam apa? Lam amar. Jeling nota tu. Lam amar Ustaz. Lam amar bukan. Bukan. Kalau lam amar maksudnya hendaklah kan. Oh iyalah betul. Ni supaya. Namanya lam ta'lil. Lam ta'lil. Taklil. Lam ta'lil, kalau kita ingat lagi. Intonasi yang keberapa tu? 9. Intonasi yang ke-9. Lam ta'lil, dia akan membuat apa kepada fi'il mudhari' tu? Kalau kita ingat lagi. Jazam ke nasab? Jazamkan. Nasab. Nasabkan. Ni tak. Kalau lam ta'lil dia nasab. Okay, kalau lam amr baru dia jazam. So li ta'arafu. So apa tanda nasab dia kat sini? Ta'arafu tu? Nasab. Ya, Bila apa tanda dia? Tanda nasab dia? Gugur nun. Nun dia digugurkan. So asalnya adalah ta'arafuna. Kuna. Okay, apa maksud ta'arafuna? ta'aruf. Saling mengenal, Okay. saling mengenal. Ta'arafu. Fi'il kan? Betul kan? Semua setuju ya? Fi'il. Ta'arafu. Ta'arafu form berapa? Kalau kita ingat lagi. Tafa'ala yatafa'alu. Ta'arafa yata'arafu. Ta'arufan. Orang kampung. Form 5. Form 5. 6. Form 6. Form 6. Okay, apa maksud tersirat di sebalik form 6? Kalau kita ingat lagi. A dan B. A dan Saling Saling saksama antara keduanya. sama. Saling saksama di antara keduanya. Jadi bila Allah SWT panggil, okay, kita lihat the first part Allah SWT panggil. Kalau kita lihat sebelum ni, all the ayats that comes before this ayat, Allah mulakan dengan ya ayyuhal apa? Ayuhanas. Amanu. Ya ayyuhal lazina Beriman. amanu. Tapi dalam Ya ayat ayyuhal yang ini, ayat yang ke-13 ni Allah mulakan dengan ya ayyuhan Nas. nas. Allah menyeru kepada semua manusia. Okay? Allah menyeru kepada semua manusia kerana apa yang Allah nak sampaikan ni adalah dia applicable to pada semua manusia. It's a universal message lah. Kan? Yang Allah SWT nak sampaikan bahawa Allah SWT telah menjadikan, sesungguhnya Allah SWT telah menjadikan kamu semua daripada seorang lelaki dan juga seorang wanita. Okay, apa yang dimaksudkan dengan diciptakan kamu semua daripada seorang lelaki dan juga seorang wanita? suami isteri. Cuba fikir. Berpasang-pasangan Ustaz. Pasangan. Lagi? Tadi saya dengar ada macam ada orang, Suami isteri. tadi saya rasa Cik Rosalia. Saya. Maaf Ustaz, apa daripada dia? Adam dan Hawa. Daripada Adam dan Hawa. Hawa. Okay, kalau kita buka kitab tafsir, ada seperti contoh dalam kitab tafsir Razi, Fakhruddin Razi, dia meletakkan ada dua pendapat. Satu pendapat adalah pendapat pertama katakan Zakarin wa Unsa tu refer to Nabi Adam AS dan juga Hawa. So kalau kita trace balik kita punya lineage lah, kan? Susul galur kita semua akan membawa kepada Nabi Adam dan juga Hawa sebagai manusia yang pertama. Okay, so kita diciptakan daripada seorang ibu dan seorang bapa lah yang sama. That's one pendapat. Pendapat yang kedua mengatakan bahawa min zakari wa unsa adalah setiap daripada kita semua, kita ada kat sini adalah melalui seorang ibu dan seorang ayah. Kan? Penyatuan seorang ibu dan seorang ayah. Ada tak antara kita ni yang dilahirkan
hanya melalui seorang ibu, tak ada ayah. Ataupun melalui seorang ayah, tak ada ibu. Tak ada Tak kan? ada. Semua mesti laluan ada ayah dan juga ada ibu. So maksudnya kita semuanya sejenis lah. Daripada jenis yang sama. Iaitu manusia yang dilahirkan melalui seorang ibu dan juga seorang ayah. Okay? Jadi Allah SWT nak sampaikan perkara tersebut. Maksudnya apa? Kita semua ni, in other words lah, in simple words adalah kita semua daripada asal yang sama. Allah SWT nak sampaikan. Okay? Dan kemudiannya Allah SWT katakan, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ. Syu'ub tadi maksudnya apa? Bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa. Dan وَقَبَائِلَ, puak-puak. Puak-puak. Ini pula kalau kita lihat dalam buku tafsir, ada yang mengatakan syu'ub tu ada dua pendapat. Okay, pendapat yang pertama katakan bahawa syu'ub tu adalah kumpulan Arab, orang Arab, kumpulan yang besar. Yang terdiri daripada kabilah-kabilah. So a few kabilah, so kabilah tu kumpulan yang kecil-kecil lah. Bila dia cantum, ataupun dia orang berkumpul jadi satu syu'ab. Okay. Pendapat yang kedua pula mengatakan bahawa syu'ub tu digunakan untuk kumpulan-kumpulan ataupun races yang non-Arab. Macam orang Melayu, orang Cina, orang India, bukan Arab lah. Kan orang putih. So dia syu'ub. Dan qabailah pula digunakan khas untuk orang Arab. That's pendapat yang kedua lah. Tapi whatever pun pendapatnya, yang pentingnya kita lihat kat sini Allah SWT nak sampaikan bahawa Allah SWT ciptakan kita daripada asal yang sama, satu. Kan? Dan kemudiannya Allah SWT menjadikan kita berbagai-bagai. Berbagai-bagai. Walaupun kita asal daripada satu, kita berbagai-bagai. So dekat situ, Allah SWT terangkan pula kepada kita li ta'arafu, supaya kita saling kenal mengenal. Saling kenal mengenal. Kenapa agaknya Allah SWT minta kita untuk saling kenal mengenal? Sebab setiap yang Allah SWT jadikan ada dia punya kelebihan dia dan juga ada dia punya kekurangan dia. Jadi bila kita saling kenal mengenal, kita tahu ini bagus dalam benda ni. Yang ni pula lemah dalam benda ni. So the thing is that bila kita tahu benda tu adalah untuk kita sama-sama support each other. Dan bukannya untuk bermusuhan dan juga bukan untuk kita merendah-rendahkan kumpulan yang lain sebab kelemahan mereka. That is not the. Sebab tu Allah SWT katakan li ta'arafu. Kan? Dan kalau kita katakan bahawa li ta'arafu adalah form berapa tadi? Form 6 kan? 6 maksudnya ada kena dua pihak kan? Yes. Yeah. So maksudnya kita nak kena actively also get to know other people ataupun other groups. Kita tak boleh biar orang aja lah kenal kita tak nak kenal orang lain. Pun tak boleh juga. Kan? Because when we exchange, kan, kita pun akan kongsikan gaya hidup kita akan kongsikan agama kita. And that's how we can help to dakwah lah. Kan, spread the word of Islam. Ali ta'arafu. Dan akhir sekali bila Allah SWT katakan Allah SWT jadikan kita pelbagai-bagai itu kan, tak lain dan tak bukan untuk kita mengenang dan juga kita menghargai kekuasaan Allah SWT. Allah berkuasa untuk menciptakan pelbagai-bagai. Kan? So untuk kita appreciate that. Okay. Kemudiannya kalau kita lihat the second part, the next part, inna akramakum indallahi atqakum. Allah SWT sampaikan sesungguhnya kayu ukur kemuliaan di sisi Allah SWT, pada pandangan Allah SWT, tak lain dan tak bukan hanyalah ketakwaan kita. Okay. Kenapa? Why did Allah have to nak sampaikan benda ni? Sebenarnya ayat ni dia ada dia punya asbab nuzul dia. Apa maksud asbab nuzul? Sebab diturunkan. Sebab diturunkan kan. Siapa pernah dengar apa dia punya asbab nuzul dia? Ada tak antara kita yang pernah dengar? Tak pernah. Okay. Antara asbab nuzulnya lah yang saya baca tadi adalah pada peristiwa pembukaan kota Mekah. Okay.
peristiwa pembukaan kota Mekah. Apa terjadi pada peristiwa tu? Orang Islam masuk, kan, Rasulullah SAW membawa orang-orang Islam masuk kembali ke dalam Mekah, kota Mekah. Dan apabila masuk, apa yang mereka lakukan? Mereka memusnahkan segala berhala yang berada di Kaabah, kan? Membersihkan sekitaran kota Mekah dan juga Kaabah tu lah, especially daripada berhala-berhala. Dan after that, what did they do? Bilal bin Rabah, kita tahu kan Bilal, sahabat Saidina Bilal bin Rabah, dia naik ke atas Kaabah tu dan dia mula melaungkan azan. Melaungkan azan. Jadi bila Saidina Bilal melaungkan azan, maka sesetengah daripada orang Islam ni, kan orang yang dah masuk Islam, ada yang mengatakan, apa sahaja pula yang in their own words lah, kan, asal pula si hamba hitam ni pula yang melaungkan azan. Patutnya orang Arab lah yang ni kan, yang laungkan azan. Maka bila mereka mengatakan perkara tersebut, Allah pun turunkan ayat ni. Seperti seolah-olah Allah tak setuju dengan apa yang telah mereka katakan. So, Allah mengatakan bahawa ukuran kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bukanlah keturunan, bukanlah harta benda, tetapi adalah keimanan ataupun ketakwaan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. So that means kan, kalau kita katakan keturunan menjadi kayu ke ukur kemuliaan, maksudnya orang yang kaya, dia punya keturunan dia, anak cucu dia semua akan terus mulia lah. So everybody do not have a fair start. Tapi Islam adalah agama yang adil. Semua orang bila dilahirkan semuanya bersih daripada segala dosa, kan, betul? Jadi they all have a same start. Macam mana kita nak lebih mendapatkan kemuliaan di sisi Allah SWT, kita nak kena bina diri kita lah untuk jadi lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kalau kita lihat, Allah SWT katakan, Inna akramakum indallahi atqakum. Nak mulia dengan di sisi Allah, nak kena ada takwa. Tapi ketakwaan tu kat mana? How do you measure ketakwaan? Boleh tak awak ukur ketakwaan? Ada siapa kat sini yang tahu macam mana nak ukur ketakwaan? Tak tahu kan? Tak boleh kan? Sebab Allah SWT ataupun Rasulullah SAW bila ditanyakan kat mana ketakwaan, Rasulullah SAW katakan apa? Taqwa, at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Rasulullah repeat 3 kali sambil menunjuk kepada hati. Bermaksud bahawa ketakwaan tu berada di dalam hati. So unless you have X-ray vision, then you can see lah ketakwaan tu. So tak ada orang, tak ada makhluk yang dapat ketahui ketakwaan ataupun darjat ketakwaan seseorang tu melain kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kalau kita tahu bahawa keukuran kayu ukur kemuliaan tu adalah ketakwaan dan tak ada manusia yang boleh tahu, maka pengajarannya apa untuk kita? Pengajarannya adalah janganlah kita mencari validation ataupun pengesahan daripada makhluk. Kan? Kita cari validation daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala pun tutup ayat tu dengan apa? Innallaha alimun khabirun. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala dia Maha mengetahui, sebab Allah saja yang tahu ketakwaan anda tu macam mana, dan kemudian Allah juga khabir. Khabir dalam bahasa Melayu dikatakan Maha melihat, kan. So actually saya lebih suka kalau the translation in English. Kalau in English dikatakan apa? Khabir tu. Khabir tu maksudnya all aware. It's all aware. So maksudnya apa? Kalau alim dia tahu. Dia tahu. So tahu tu maksudnya dia boleh tahu the knowledge is there. Tapi kalau khabir tu dia all aware, every single second what you are doing, what you are thinking, Allah SWT is aware of it. Kan? Oleh sebab tu kalau ketakwaan tu dalam hati,
Every single time dia naik ke dia turun, Allah SWT pun tahu juga. He's all aware of it. Sebab tu Allah SWT tutupkan dengan innallaha alimun khabirun. Okay, so nak merumuskan ayat ni, pengajaran yang nak kita ambil daripada ayat ni adalah yang pertama, apa itu kayu ukur untuk kemuliaan di sisi Allah SWT? Apakah Ketakwaan. ketakwaan? Okay, so first is ketakwaan. Kemuliaan yang sebenar di sisi Allah SWT adalah ketakwaan kita. Yang kedua adalah, kalau kita ingat lagi tadi saya katakan bahawa ketakwaan tu tak boleh diukur oleh sesiapa pun kecuali Allah SWT. Oleh kerana itu kita jangan mencari ataupun kita jangan mengejar kemuliaan di sisi manusia. Tapi kita kejar kemuliaan di sisi Allah SWT. Sebab manusia tak tahu untuk menilai kemuliaan. Cuma Allah SWT saja yang tahu. Okay, yang ketiga kan, kalau kita dah tahu bahawa ketakwaan, nak dapat kemuliaan adalah melalui ketakwaan, macam mana kita nak membina ketakwaan kepada Allah SWT? Ada tak ideas? Kita sama-sama brainstorm lah, macam mana kita nak dapatkan ketakwaan ataupun nak membina ketakwaan di sisi Allah SWT ni. Ada tak ideas? Meneguhkan iman. Meneguhkan iman, okay. Macam mana tu nak meneguhkan iman? Melakukan segala amal ibadah yang Allah Ta'ala perintahkan. Okay, so Allah SWT ada perintahkan kita kan, macam-macam yang Allah SWT perintahkan, maka kita cuba sedaya mungkin untuk melaksanakan kan perintah Allah SWT. That's the first part. The second part adalah untuk kita menjauhi segala larangan Allah SWT. Cuba sedaya mungkin lah menjauhi segala larangan Allah SWT. Ada lagi tak idea macam mana? Jadi lebih warak, berhati-hati, tinggalkan yang syubhah. Okay, so kalau nak jadi warak, maksudnya apa? Benda ni tak clear lah, sama ada boleh ke tak boleh. Kan, there's no clear guideline. Tapi kerana kita nak berhati-hati, maka kita ambil yang lebih selamat. Maksudnya kita jangan buat dululah sampai dia clear yang ni boleh buat, baru kita buat. Itu dinamakan warak lah. Okay. Cik Rozali ada apa-apa nak sampai? Nak share? Ustaz. Syekh tanasub dekat surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kita ikut Rasulullah. Kita ikut Rasulullah SAW. Allah, ya. Jadi sedapat mungkin lah ikut sunnah-sunnahnya supaya kita lebih tambah takwa kepada Allah dan cinta. Di situ dia kata yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu cara yang paling terdekat lah dengan mengikuti Rasulullah SAW. Dia punya idola. Okay. Masya Allah, tabarakallah, barakallahu fiqh. So, lagi satu surah Al-Hujurat ayat pertama. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayi wattaqullah. Wattaqullah. Okay, so kita melebihkan Allah dan Rasul daripada segalanya lah. Ya. Kan? Okay, so tadi seperti mana yang Cik Rozali juga katakan kan, kita ikut perintah Allah SWT tu dan juga kita tinggalkan larangan dia tu adalah apa yang, kalau kita nak katakan dia macam the bare minimum, the minimum requirement sebagai seorang Islam lah. Kan, seorang yang mengaku beriman dengan Allah SWT, then the minimum yang you have to do is nak kena lakukan apa yang Allah SWT perintah dan tinggalkan apa yang dia larang lah. Tapi macam mana kalau if that is just the bare minimum, macam mana kita nak dapatkan kecintaan Allah SWT, closer to Allah SWT adalah dengan melakukan sunat-sunatnya. Not only the fardu memang it's compulsory for you to do. Tapi menunjukkan kecintaan kita seperti mana tadi, kita ikut sunnah-sunnah Rasul. Kita buat amalan-amalan yang sunat untuk kita mendekatkan lagi diri kita kepada Allah SWT. Okay. Satu yang lagi yang saya boleh fikirkan, yang mungkin saya nak share kat sini adalah dengan berdoa. Kan? Ketakwaan tu datang daripada Allah SWT kan? Adalah kurniaan daripada Allah SWT.
Jadi kalau kita nak ketakwaan tu, maka melalui doa. Doa kepada Allah SWT. Dan salah satu doa yang boleh kita amalkan dekat sini, kalau saya boleh kongsikan, adalah daripada panduannya Rasulullah SAW. Okay. So dekat sini Rasulullah SAW mengajarkan kita satu doa. Okay. Doanya, Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wal azabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Okay. Semua pernah dengar tak doa ni? Saya rasa mungkin ada yang pernah dengar doa ni lah. Kan? Yang antara doa yang dijadikan wirid juga. Okay. So, kalau kita lihat doanya, Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung Hidung padamu. denganmu. Minal ajzi. Daripada Malasan. kelemahan. Kelemahan. Ajz. Ajz ke kelemahan. Wal kasal. Wal kasal ke kemalasan. Malasan. Wal juban. Wal juban apa? Saya pun tak ingat. Wal juban. Wal jubani, okay. Wal jubani adalah kekecutan cowardice. Untuk merasa takut lah. Takut-takut. So maksudnya kita nak minta Allah SWT berikan kita keberanian. Wal juban. Okay. Lepas tu, kita juga minta perlindungan wal bukhl. Daripada kedukutan. Kebakhilan. Kan, kebakhilan. Wal haram. Minta perlindungan daripada Allah daripada wal haram. Haram tu adalah sinal. Sinal apa ni? Nyanyuk lah. Kita minta dijauhkan daripada nyanyuk. Wal haram. Wal azabil qabr. Dan juga daripada azab kubur. Daripada azab kubur. Kemudiannya, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, kau datangkanlah ataupun kau berikanlah nafsi kepada diriku ini taqwaha. Ketakwahannya. So this is what yang kita nak minta kan, ketakwaan. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Dan sucikanlah jiwaku ini, sesungguhnya engkau anta khairu man zakkaha. Engkau lah yang sebaik-baik yang dapat menyucikan jiwa. Anta waliyuha, kau lah pelindungnya, wa maulaha, dan juga penjaganya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada ilmu la yanfa', yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha', daripada hati yang tidak khusyuk, la yakhsha'. Wa min nafsin la tashba', daripada nafsu yang tidak pernah puas, la tashba'. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan juga daripada doa yang yustajabu laha, yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, so kalau kita lihat, walaupun doanya nampak macam simple, tapi apa yang dimintakan ataupun yang diajarkan dalam doa ni, Masya Allah, perkara-perkara yang kita perlukanlah dalam kehidupan kita. Dan Rasulullah SAW telah pun memberikan kita ataupun telah menyusunkannya dalam satu doa yang amat cantik, amat indah. Jadi kalau boleh, kita cubalah untuk amalkan doa ni. Kita amalkan sikit-sikit lah sampai kita dapat hafal the whole. So mungkin kita hari ni boleh baca Allahumma, cuba hafalkan Allahumma inni a'udzubika minal ajz. Satu. Lepas tu ditambah lagi wal kasal. So kalau dah hafal, nanti kita tambah lagi sampailah kita dapat hafal the whole doa. Boleh sama-sama kita cuba amalkan? InsyaAllah. InsyaAllah. Allah, dan kita mohon pada Allah SWT, moga-moga Allah SWT memberikan setiap jiwa kita ni ketakwaannya. Moga-moga kita mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Okay, so tu adalah daripada surah Hujurat ayat yang ke-13. InsyaAllah. Okay,
Sekarang ni kita nak masuk pula kepada topik kita. Pada malam ni, kita telah pun, so Kilami 17 telah pun habis melalui fi'il mazid ke semua 10 lah. 10 form yang telah kita pelajari. InsyaAllah pada malam ini kita nak mulakan satu topik yang baru. Okay. So topik yang dinamakan fi'il mu'tal. Okay. Fi'il mu'tal. Okay. Sebelum saya masuk kepada fi'il mu'tal ni, sedikit pendahuluan. So far yang telah kita belajar tentang fi'il kan? Kan, kita dah pernah belajar tentang fi'il. So bila kita sebutkan ataupun kalau kita nak bincangkan tentang fi'il, what comes to your mind bila kita cakap pasal fi'il? Perbuatan masa pelaku. Perbuatan, masa dan juga pelaku. Kan, bila kita cakap pasal fi'il, perkara yang kita ingat adalah perbuatan, masa dan juga pelaku. Dan kita tahu bahawa fi'il tu kita boleh kategorikan dia melalui masa. Kan? Masa tu ada berapa banyak? Kalau kita ingat lagi. 3. 3 masa. So ada madi, mudhari' Amar. dan juga amar. Okay. So ini adalah dia punya klasifikasi lah yang telah kita pelajari tentang fi'il. Dia boleh kita kategorikan melalui ataupun mengikut masa. Biasanya lah kita gunakan. Sekarang ni, kita masih nak cakap pasal ataupun kita nak bincang tentang fi'il. Tetapi sekarang ni kita nak lihat daripada sudut lain pula. Sudut apa? Kita nak lihat daripada sudut akar kata dia. So kita nak lihat daripada sudut huruf-huruf yang membentuk fi'il tersebut. Okay, so dari sudut huruf-huruf yang membentuk kalimah fi'il. Okay. So ingat ni So for these coming weeks, the topic will be of this. Huruf-huruf yang membentuk kalimah fi'il tersebut. So kalau kita nak bincangkan tentang ni, sudut huruf-huruf yang membentuk kalimah fi'il tersebut, fi'il tu boleh terbahagi kepada 2 kategori. Seperti apa yang kita lihat kat sini. First is fi'il sahih and the second group is fi'il mu'tal. Okay, apa bezanya fi'il sahih dengan juga fi'il mu'tal? Okay, simple. Fi'il sahih adalah, pernah dengar word sahih tak? Before this. Selalunya kita dengar word sahih kat mana? Hadis Hadis sahih. sahih. Hadis kan? Bila kita kata hadis sahih tu maksudnya apa? Hadis yang benar. Hadis yang benar lah, sahih. Okay, so fi'il sahih. Kalau fi'il sahih pula, kita lihat akar kata dia tak mengandungi huruf illah. Huruf illah selalu kita cakap apa? Huruf sakit kan? Huruf illah, huruf sakit. Apakah huruf-huruf illah? Kalau kita ingat lagi. Hamzah, waw, ya. Waw, ya. Hamzah, waw, ya. Okay, dia bukan hamzah Bukan, Bukan. Alif, waw, ya. waw, ya. Kena bezakan hamzah dengan alif. So the alif, waw ataupun ya. Ini adalah huruf-huruf illah. Okay, huruf-huruf sakit. Jadi kalau sahih adalah fi'il yang akar katanya tak mengandungi huruf illah. That means kalau mu'tal ada huruf illah. Okay. So that's the difference between these two lah. Okay, kalau kita lihat huruf-huruf yang membentuk fi'il tersebut, tak ada huruf illah, dia adalah fi'il sahih. Kalau ada huruf illah, fi'il mu'tal. So
So far jelas? Jelas. Jelas Okay. So ada fi'il sahih yang tak ada huruf illah, dia ada 3 macam. First, nama dia Salim. Boleh sebut sama-sama? Salim. Salim. Salim Ya. maksudnya apa? Selamat Hari Raya. Selamat. Selamat Hari Raya. Salim selamat lah. Okay. Kenapa dinamakan selamat Salim? Sebab dia tak ada huruf illah. Tak ada hamzah. Dan juga tak ada pengulangan. Okay. Pengulangan tu maksudnya apa? Dia huruf yang beza-beza lah. Okay, akar kata dia, huruf dia semua berbeza-beza. Dia tak ada huruf illah, dia tak ada hamzah, dan dia juga tak ada pengulangan. Biasanya kalau pengulangan kita akan lihat daripada apa? Daripada dia punya sabdu tu. Kan kalau ada pengulangan, selalu ada sabdu. Okay. Akar kata dia, tak ada. Okay. Tu Salim. The second one is Mahmus. Boleh sebut sama-sama? Mahmus. 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 Okay. Mahmus kalau kita lihat the word kalimah mahmus tu, dia dalam bentuk apa? Apa pattern dia? Mahmus. Isim. Maf'ul. Isim maf'ul kan? Maf'ul. Isim maf'ul. Akar kata dia apa kat sini? Akar kata dia. Mim Zai. Mim Zai. Mim Zai. So ada ha, Hamzah. mim dengan zai. Zai. Hamzah lah. Hamzah. So that means yang ni maksudnya dia ada huruf hamzah. As salah satu daripada akar kata dia. Ada huruf hamzah. Okay. So ada huruf hamzah. Okay, kalau yang mudha'af pula, mudha'af pula ada huruf yang berulang. So that means dia ada sabtu. Mudha'af. Kan? Dha'af, daripada perkataan ataupun akar kata dha, ain dan juga fa, bermaksud ganda. Bermaksud ganda. So mudha'af yang berganda. So far semua boleh follow InsyaAllah. Okay. Sekarang kita lihat pula, kita beralih pula kepada the other side. Kalau fi'il mu'tal pula, yang pertama, misal. Okay. Misal adalah apabila dia ada huruf illah di awal. Huruf illah di awal. So kalau kita lihat fa, ain, lam, fi'ilan. Huruf illah dia kat mana? Di awal. Dekat fa tu. So dia jadi huruf illah di depan. Okay. Kalau ajwaf, huruf illahnya di tengah. Kalau nakis di hujung. Ataupun di akhir lah, kita katakan. Okay. So tadi kalau ni tengah. Pula berada di
di hujung, di akhir. Okey. Lafif pula sekiranya ada dua huruf illah. Lafif sekiranya fi'il tersebut ada mengandungi dua huruf illah. Okey. So lafif pula dia ada dua kategori ataupun dua nama lah. Satu lafif mafruk. Cuba sebut sama-sama. Lafif Mafruk. Lafif Mafruk. 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 Daripada akar kata faroqa. Faroqa maksudnya apa? Keluar. Bezakan. Faroqa. Memisahkan. Beza ataupun pisah lah. Kan? Kadang kita pernah dengar dalam solat kita mufaraqah kan. Maksudnya kita berpisah daripada imam. So mafruk maksudnya dia ada dua huruf illah tapi dia terpisah. Contoh. So yang ini terpisah lah. Terpisah. So kalau tadi kita gunakan ni, maka dia punya huruf illah dia kat mana? Dekat fa dan juga lam. Terpisah. Okay. Kalau makrun, maksudnya dia bersebelahan. Daripada perkataan koron, kof, ro dengan nun kan? Kalau kita dengar korin, korin orang yang berdampingan dengan kita kan? So, maksudnya dia dekat, bersebelahan. So, contoh boleh jadi ain dengan lam tu ataupun fa dengan ain. So, ni ada makrun. Okay. So far, yang ni semua dah boleh? Follow? InsyaAllah faham. Okay, faham So hari ni, yang selama ni kita dah go through banyak tu adalah yang mana satu? Okay. Yang paling basic. Sahih. Sahih apa? Sahih, salim. Salim. Yang biasa kita go through yang paling basic Kalau orang yang mula belajar, selalu kita akan gunakan fi'il sahih, salim. Salim. Kan? Itu yang paling mudah lah. Okay. Hari ni kita nak lihat pada yang namanya mahmus. Mahmus. Okay. Boleh lihat contoh-contoh kat sini. Then kita just go straight to the contoh-contoh yang terdapat kat sini. Okay. First. Allah SWT berfirman, qalu la'in akalahu dhi'bu wa nahnu usbatun inna idzal la khasirun. Okay. So kat mana akar kata dia apa? Akala. Akar kata dia akala. So hamzah, kaf Lam. dengan lam. Akala. Okay. Akala. So akala ya'kulu aklan. So akala ya'kulu aklan. Kalau kita lihat fi'il mahmus ni hamzah dia tetap akan ada kan? Dalam apa-apa bentuk. Fi'il madi nampak hamzah, fi'il mudhari' masih tetap nampak hamzah dia. Kalau dia punya masdar dia juga kita masih tetap nampak dia punya hamzah dia. So akala ya'kulu aklan. Ini dalam surah Yusuf. Di mana qalu la'in akalahu dhi'bu wa nahnu usbatun inna idzal la khasirun. Qalu, mereka berkata. Siapa mereka ni? Berkata ni? Dalam surah Yusuf. Adik-beradik yang Abang-abangnya. So abang-abangnya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Bila mereka katakan ni, la'in akalahu dhi'bu wa nahnu usbatun inna idzal la khasirun. Betul, Agak ni. dibuang dalam perigi. Ketika dibuang dalam perigi. Selepas dibuangnya di dalam perigi. Belum lagi ni. Ini semasa Qalu, ayah dia larang dia bawa Yusuf belum tu. kan bila mereka dah buat rencana tu kan. Jadi mereka nak meyakinkan Nabi
Nabi Yaqub untuk Nabi Yaqub. membenarkan, mengizinkan mereka membawa Nabi Yusuf bersama keluar. Mereka katakan, qalu la in akallahu dhi'bu. Kalau dia ni dimakan oleh zik, sebab serigala kan sebelum ni Nabi Yaqub kata dia takut, dia khawatir nanti Nabi Yusuf dimakan oleh serigala. Then they use the same idea. Mereka katakan la in akallahu dhi'bu wa nahnu usbatun, sedangkan kami ramai bilangannya, sesungguhnya kami sudah tentu inna idzal la khasirun, daripada golongan orang yang rugi. Kalau kita tengok kan cara saudara-saudaranya Yusuf cuba untuk meyakinkan bapanya Nabi Yaqub, kan, bagaimana cara mereka menyampaikan perkara tersebut. Dia Cuba kita lihat daripada macam mana Allah SWT gambarkan kepada kita cara mereka menguturkan kata-kata tersebut kepada Nabi Yaqub. Qalu la in akalahu dhi'bu, mereka menggunakan apa ni? Wa nahnu usbatun. Ni jumlah apa ni? Nahnu usbatun. Ismiyah. Ismiyah. Nahnu usbatun, jumlah ismiyah. Kan? Mereka tak menggunakan jumlah fi'liyah, mereka gunakan jumlah ismiyah kerana jumlah ismiyah lebih kuat lagi. Kan, wa nahnu usbatun inna idzal la khasirun. Kemudiannya mereka gunakan Taukid lagi. taukid. Keyakinan. Ni taukid, Lam taukid. taukid. Lepas tu ada lam taukid lagi. Ni kalam khabar inkari. Kari. Kan, the highest level kan. Bukan yang second level, bukan inna saja, tapi ada dua taukid. Inna idzal la khasirun. Dalam ni jumlah ismiyah. Kemudiannya mereka gunakan lagi kalam inkari, kalam khabar inkari. Untuk menunjukkan mereka ni benar-benar cuba untuk meyakinkan Nabi Yaqub untuk membenarkan Yusuf. Mereka membawa Nabi Yusuf keluar. So that's how, kalau kita boleh detect daripada topik-topik yang telah kita pelajari, kita lihat dalam pembentukan ayat tu, jumlah tu, macam mana Allah SWT nak sampaikan kepada kita cara mereka meyakinkan. Okey. Kita lihat pula contoh yang seterusnya. Wa qazafa fi qulubihimur ru'b fariqan taqtulu wa taksiruna. Okey. Ni boleh add ada terlepas kat sini. So there is another fariqan kat belakang. Kalau kita buka ayat dia, kita akan nampak lah. Ni kat ujung ayat. Okay. Wa qazafa fi qulubihimur ru'b fariqan taqtuluna wa taksiruna fariqan. So ni dalam surah apa? Surah Al-Ahzab. Okay, apa akar kata dia kat sini? Salis. Hamzah, Alif, Hamzah, Sin, Ra. alif Hamzah. Hamzah, Hamzah Sin, lah. Ra. So dia Hamzah, Sin Ra. dengan Ra. Okay. Apa maksud taksiruna? Boleh tak kita tengok dari terjemahan tu, mana dia agaknya taksiruna tu? Kita cuba pairkan daripada terjemahan. Ada terjemahan kat bawah tu kan? Ada sesiapa? Tawan Ustaz. Kawan, kamu tawan. Tawan. Okay, so tawan. Okay, so that means take as prisoner lah. Prisoner of war. Okay, wa qazafa fi qulubihimur ru'b fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqa. Jadi Allah SWT katakan setelah diisikannya hati mereka dengan perasaan gerun. Gerun tu ru'bah. Fariqan taqtuluna. Lalu sebahagian daripada mereka tu sebahagian di antara mereka tu kamu bunuh, dan sebahagiannya wa ta'siruna fariqan, kamu tawan. Okay, ini dalam surah Al-Ahzab. Kalau kita baca ayat ni, dia berkenaan dengan Bani Quraizah ketika perang Ahzab. Okay, what's another name for perang Ahzab? Siapa tahu? Perang Khandaq bukan ya Ustaz?
Perang Khandak. Bukan Perang Khandaq, betul. 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 So mungkin kita lebih kenal dengan perang Khandaq lah daripada perang Ahzab kan. So Ahzab means kumpulan-kumpulan. Kenapa? Kerana Quraisy dia berkumpul dengan puak-puak lain kan, kabilah-kabilah lain untuk form a very big army lah untuk serang orang Islam. Tapi kita lebih kenal dengan nama perang Khandaq sebab during that perang pun mereka ataupun tentera muslimin mereka menggali parit Khandaq lah. Okay. So apa yang terjadi adalah tentang Bani Quraizah. Cerita ni. During that perang, Bani Quraizah dia tinggal kat mana? Dia tinggal dalam Madinah. Dia tinggal dalam Madinah. So, tentera muslimin Khandaq sebelah depan ataupun the other side of the Khandaq, the other side of the parit ada tentera Al-Ahzab lah. Bani Quraizah di belakang tentera muslimin. Maksudnya mereka di dalam Madinah. Jadi Bani Quraizah bila dapat tahu, kat sebelah sana kan, musuh tu, ramai. Confirm kalah. Jadi apa mereka lakukan? Mereka berkhianat kepada Nabi dan juga orang-orang Islam. Patutnya sebelum ni mereka buat perjanjian kan, mereka tinggal dekat Madinah, ada piagam Madinah kan. Mereka patutnya support orang Islam. Tapi bila mereka nampak, tentera itu banyak, confirm boleh menang. Jadi mereka mengkhianat kepada Rasul. Maka Allah SWT sampaikan berita tersebut dan akhir cerita lah, nak pendekkan cerita kan. Last, siapa menang dalam perang Khandaq? Muslimin menang kan. Jadi bila Muslimin dah menang, dah habis perang aja, Nabi jumpa dengan Bani Quraizah untuk membuat ataupun Nabi SAW serang lah Bani Quraizah tu kerana dapat tahu yang mereka mengkhianati. Jadi as a result of that, kat sini Allah SWT katakan fariqan taqtuluna wa taksiruna fariqan. Maka mereka ditangkap dan dibunuh semua kaum lelaki yang sudah baligh, dan yang tinggalkan wa taksiruna yang ditawan adalah kaum wanita dan juga kanak-kanak. So ni cerita dia kat sini. So akar kata dia lah asara. Okay, next one. Ni dalam surah apa? Surah Ma'arij. Sa'ala sa'ilun bi'azabin waqi'. Okay, akar kata dia apa? Kat sini. Mana dia punya mahmus dia? Fi'il mahmus kat mana kat sini? Hamzah. Tengah-tengah. Sa'ala. Tengah. Sa, Di tengah. sin, hamzah dengan lam. So ni mahmus, hamzah dia kat tengah. Kalau tadi yang sebelum ni kita lihat semua hamzah dia di hadapan. So tak kira hamzah tu sama ada di hadapan, di tengah ataupun di hujung, as long as kalau dia ada hamzah dalam fi'il tersebut dinamakan fi'il apa? Mahmus. Fi'il mahmus. Okay, so sa'ala, apa maksud sa'ala? Sa'ala. Tanya. Telah tanya. Telah tanya. So sa'ala telah tanya. So kalau kat sini sa'ala sa'ilun. Siapa yang tanya? Seorang. Seorang. Okay. So kalau kita lihat sa'ala sa'ilun, ni ada kan fi'il ataupun ada isim yang Ilun. dalam bentuk Isim fa'il. rafa', isim fa'il kan? Ya. Daripada akar kata yang sama. So Allah SWT katakan ada seorang yang bertanya. Okay. Sa'ala bi'azabin waqi'. Okay. Sini saya nak sampaikan satu benda ataupun saya nak share satu benda. Sa'ala. Okay. So pay attention ini. Ni kalau tak pay attention, you will miss it. Sa'ala yang biasanya kita terjemahkan sa'ala as apa? Telah bertanya. Telah bertanya kan? Telah bertanya. Dia telah Bertanya. bertanya. Okay, kalau kita lihat terjemahan, dikatakan apa? Secara mengijik-ngijik meminta kan? Betul tak? Kalau kita lihat terjemahannya adalah secara mengijik. Secara mengijik-ngijik meminta. Kan?
So in other words apa? Dia mencabar lah. Betul tak? Mencabar. Macam mana kita nak bezakan sama ada soalan yang digunakan tu adalah untuk mencabar ataupun bertanya. Okay. How can we tell? Adalah kita lihat apa yang datang selepas soalan tu. Okay. Kalau soalan bergandingan dengan B, then dia bermaksud mencabar. Maksudnya dia tanya tapi bukan benar-benar dia tanyalah. Dia tanya tu sebagai seperti nak memperolok-olokkan ataupun mengijik-ijik. Okay. Tapi kalau soalan bergandingan dengan an. An maksudnya apa? Daripada tentang Jika pada Tentang kan? Tentang then bermaksud bertanya. Okay. Contohlah kan dalam surah Al-Baqarah Allah SWT katakan yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang Haid. wanita-wanita yang haid. Haid. So benar, this is a question yang mereka nak tahu. Tapi kat sini kita nampak bukan sa'ala sa'ilun an azabin waqi'. Dia bukan tanya tentang tu tapi dia sa'ala bi. Maksudnya dia mencabar. Kau kata ada azab kan? Datangkanlah azab. Dia is sa'ala bi. So dekat sini kita nak belajar satu perkara lah dalam bahasa Arab. So kita pun ada lah dalam bahasa kita dan juga dalam bahasa orang putih kan. Kadang when we pair with another word, maksud dia berubah. So it's a expression of, dia menjadi expression lah. Okay. Alright, seterusnya kita lihat contoh yang seterusnya. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalqa. Dalam surah Al-Ankabut, Qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalqa. So kat sini kita nampak bada'ah, fi'il mahmuz dia kan? Bada'ah. Bada'ah, apa dia punya maksud dia? Apa maksud bada'ah? Oh, okay, let me see. memulakan bagaimana Allah San. memulakan ciptaan pada Telah mula. Saya dengar badak. Apa badak? Badak maksudnya apa? Telah mula. Setelah Telah mula. Okay, telah memulakan. Okay, telah memulakan. Kita pernah dengar wakaf dan ibtida' kan? Wakaf, kita dah stop. Ibtida' macam mana nak mulakan bacaan. So kalau saya katakan ibtida' dia form berapa? empat nanti. Empat. Bukan. Bukan. Tidak, form 8. Form? 8. Kan? Form 8. Betul. Ifta'ala, yafta'al. Ifta'ala. Kan? Ifta'ala kan? Ifta'ala. Form 8 lah. Okay, so tu adalah form 8 daripada akar kata yang sama, bada'ah. Okay, daripada akar kata yang sama, bada'ah. Mulakan. Okay, next. Kita lihat. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ni akar kata dia apa? Qara'a. Ni mudahlah semua tahu kan. Iqra' akar kata qara'a. Qara'a bermaksud dia telah membaca. Okay. Jadi macam mana kalau kita jumpa kalimah-kalimah macam gini, macam mana kita nak tahu dia punya pattern dia adalah biasanya kita gunakan corpus. Kan, contoh kalau kita lihat pada perkataan qara'a tadi, how to use corpus adalah kita pergi dekat Quran Dictionary. Kan, contoh qara'a, kita boleh cari kat sini. Dan daripada situ kita akan lihat ada macam-macam
how many times the word comes or occurs in the Quran. So ada 88 kali qira'ah ni berulang di dalam Quran. Dan macam mana 16 kali dia dalam form 1 fi'il. Kalau dalam form 4 sekali saja. Dan juga 7 kali sebagai dalam bentuk Quran. So Allah SWT menyebut Quran di dalam Quran 70 kali. Okay. So kat sini kalau kita nak practice we can go through the corpus macam-macam. So Quri'ah. Contoh Quri'ah. Kalau Quri'ah dia fi'il apa ni? Madi Madi majhul. majhul. Madi majhul. Kalau yaqra'una Sorry. Dari mudhari', siapa fa'il dia? Nah, kami. Mereka Mereka. Kalau qara'ta Engkau Kau telah kau membaca. tahu. Kau telah kau telah membaca. Okay lah. So that's how we can practice fi'il mahmuz. Okay. So kalau kita lihat, kalau exercise kan, kalau kita buka buku KLMI kita, okay, buka pada muka surat 156. Okay. Cuma dalam buku KLMI ni, kan, ada dalam chapter 18 lah, lesson 18, kan, penulis ada tuliskan tentang fi'il mahmuz. Fi'il mahmuz dan dia akan dia buat kategori lah ataupun dia bezakan antara fi'il mahmuz yang berada pada awal, fi'il mahmuz yang hamzahnya berada pada pertengahan dan juga fi'il mahmuz yang hamzahnya berada pada akhir. Okay. So maybe dalam masa yang singkat ni, mungkin boleh kita go through quickly. Kita cuba untuk kita identify mana fi'il mahmuz dia. Boleh? boleh insya-Allah. Kita lihat yang pertama. Hatta iza jaa amruna. Mana fi'il mahmuz dia agak ni kat sini? Amruna. 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 Amruna maksudnya apa? Kami perintahkan. Kami perintahkan salah. Amruna. Perintah kami. Perintah kami. So amru ni dia isim ke fi'il? Amrun. Isim masdar. Dia isim masdar. So amruna, perintah kami. Katakan. Okay, so dia dalam bentuk fi'il masdar kat sini. Hmm. Okay, lihat pula. Lallazina ya'muruna bil qist. Mana dia punya fi'il mahmuz dia? Ya'murun. Ya'muruna. Okay, apa akar kata dia? Zamim ra. Hamzah, mim dan juga ra. Okay, ni fi'il apa? Fi'il madi. Fi'il madi. Siapa dia punya fa'il dia? Fi'il mudhari'. Mereka semua. Fi'il mudhari' bukan fi'il madi. Fi'il mudhari'. Mereka. Siapa fa'il dia? Mereka. Mereka. Okay, allazina ya'muruna bil. So mereka yang memerintahkan lah untuk berlaku adil bil qist. Okay, next one. Wa umirtu an akuna minal mu'minin. Mana dia punya fi'il mahmuz dia? Umirtu. 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 Apa dia? Umirtu. Ada lagi? Akuna bukan. Bukan. Akuna bukan. Akuna daripada perkataan kana. Oh, kana. Kana yakunu. Minal Minal mu'minin. mu'minin. So mu'minin akan kata dia apa? Hamzah mim nun. Hamzah min dengan nun kan? Amanah. So dia bersama. Okay, umir tu tadi saya lupa nak tanya. Umir tu fi'il apa? Fi'il madi. Fi'il madi. Fi'il madi. Fi'il madi. Majhul. Apa dia? Fi'il madi Kun. majhul. Siapa fa'il dia?
Aku. Nah. Anak. Akulah. Hmm. So aku telah diperintahkan. Okay, aku telah diperintahkan. Okay, next. Faf'alu ma tu'marun. Tu'maruna. Batu. Tu' Maru. tu'maruna. Okay, tu'maruna fi'il apa? Ilmu dari. Dari. Fi'il mudhari'. Mudhari' maklum ke majhul? Malum. Maklum. Tuk Maru. Maklum. Tuk Maruna. Tuk Kalau maklum jadi tak murun. Maruna. Majhul. Majhul. Ni jadi majhul. Oh. Majhul. Tu'maruna majhul. Siapa dia yang fa'il dia? Kamu semua. Kamu semua. Okay, kamu semua diperintahkan. So ni Nabi Musa mengungkapkan kata-kata ni kepada Bani Israel lah. Kan? Ketika peristiwa yang mana Allah SWT memerintahkan mereka untuk menyembelih sapi. Kan? Sapi betina kan. Mereka banyak tanya. Jadi mereka tanya satu soalan. Yang soalan pertama, Nabi Musa dah tanya Allah. Lepas tu dah berikan jawapan. Maka Nabi Musa perintahkan pada mereka. Faf'alu ma tu'marun. Lakukan apa yang telah kamu diperintahkan. Jangan banyak tanya lagi. Buatlah. Kan? Faf'alu ma tu'marun. Okay, next one. Wa'mur ahlaka bis salati. Mana? Wa'mur. Amur. Wa'mur. Wa'mur. So wa'mur dia fi'il apa ni? Ya, Amar. Amr. Fi'il amr. So dan kamu perintahkanlah ahlaka bis salat. Ahli keluargamu untuk salat, dirikan salat. Solat. Okay. Okay, yang ni tadi kita dah go through. Sa'ala sa'ilun bi'azabi waqi'. Cuba yang ni yas'alunaka 'anil ahillah. Mana dia? Yes. Yas'aluna. Aluna. Yas'aluna. Okay. So yas'aluna fi'il apa? Dari. Mudhari'. Mudhari'. Apa maksud dia? Mereka bertanya. Tanya. Mereka bertanya. Kalau kita tengok kat sini yas'alunaka 'an kan? So ni bertanyalah. An, bukan bi. Yas'alunaka 'anil ahillah. Okay, am turiduna an tas'alu rasulakum. Mana fi'il mahmuz dia? Tas'alu. 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 So tas'alu fi'il apa? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Rafa' nasab jazam. Jazam. Ini jazam. An masdar. Nasab. An masdar. Nasab. Nasab. So nasab lah. Ya, an masdariyah kan? Masdaria. Dia belajar an masdariyah. So an tas'alu. Okay. Wa izal mau'udatu su'ilat. Mana? What is mau Mau. Suilat. Suilat. Su'ilat. 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 Su'ilat fi'il apa ni? Madi. Di Madi. majhul. Madi majhul. Siapa dia punya fa'il dia? Ataupun siapa dia punya naib fa'il dia? Iya. Ya. Mau. Ya. Ya. Iyalah. Ya tu kembali kepada mau'udah tu. Dah. Mau'udah adalah bayi ataupun anak perempuan lah. Kan? Yang ditanam secara hidup-hidup. Okay, last kita buat yang ni. Waqifuhum innahum mas'ulun. Mana dia punya itu dia? Mas'ulun. Fi'il Ulun. mas'ulun. Ni fi'il apa? Isim maf'ul. Sim. Nasib baik dia kata isim maf'ul Ha. So mas'ul maf'ul. Isim maf'ul tapi ni dalam bentuk jamak. Jamak. Jamak apa? Jamak Muzakkar salim. jamak muzakkar salim. Rafa' nasab ke jar? Rafa. 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 Rafa'. Kenapa dia rafa'? Khabar inna. Dia menjadi khabar inna. Masya Allah. Alhamdulillah. Okay lah. So kita finish strong lah malam ni Betul. InsyaAllah. Alhamdulillah.
Okay, so itu saja yang saya nak kongsikan pada malam ni. The rest can you do as homework. Just highlightkan mana yang fi'il mahmus dan cuba teka dia punya form dia lah. That means dia bentuk apa, isim ke, fi'il ke, kalau fi'il mudhari' ke, fi'il amr ke, majhul ke, maklum ke. Okay, cuba lakukan untuk ni. Okay, Ustaz, sebab tanya Ustaz, tanya apa? boleh jemput kita lagi KLM 14 Etian ini every week. Oh, boleh tanya, boleh hantar requestnya kepada admin. Admin InsyaAllah. Okay. Sebab kan untuk this topic kan, kita tak akan go through each examples seperti yang dulu-dulu lah. That means kita akan go through one by one. This one will be quite quick lah. Sebab ni kirakan macam dah advance lah. So you are expected to be able to already do it on your own. Okay? Okay. Advance. Itu saja. Apa dia? Apa dia, Tak ada. Cik Fauzi? Advance. Advance. Semua kan dah advance. Advance lah, bukan advance. Moga-moga setiap apa yang kita tuturkan tu menjadi doa. Dan moga-moga yalah anda semua insya-Allah advance. InsyaAllah. Bagaimana yang kita doakan. Amin ya rabbal alamin. Okay, so jangan lupa pada malam ni Maaf Ustaz, topik ni yang last Ustaz. Dalam untuk kita punya, it's the topic, the last topic for the course. it's coming to the last, correct. Oh, subhanallah. Terima kasih. So dah sampai hujung-hujung lah ni, insya-Allah. Okay, so ingat kembali apa yang telah kita pelajari pada malam ni. Kita kongsikan bahawa daripada surah Al-Hujurat tadi ayat 13, pengajarannya adalah kita ingat lagi ketakwaan itu ataupun kemuliaan di sisi Allah SWT. Allah hanya melihat kepada ketakwaan kita. Dan cuma Allah SWT saja yang dapat mengukur ketakwaan kita. Maka kita doa kepada Allah SWT agar Allah SWT memberikan kita kefahaman, kekuatan untuk sama-sama kita membina ketakwaan kita kepada Allah SWT. Dan moga-moga kita tak terlalu ataupun kita tak mata kita tak dikaburkan untuk mencari kemuliaan di sisi manusia lah, ataupun mengejar pengesahan daripada manusia. Apa yang kita paling penting sekali yang kita cari adalah pengesahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma ati anfusana ataupun Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Semoga Allah SWT menggunakan ketakwaan kepada jiwa-jiwa kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan tasbih kafaran juga suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berehat. Waalaikumsalam.